Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu di antara majlis yang terbaik, majlis yang memberikan kita manfaat yang besar, ilmu yang betul, manhaj yang betul, seterusnya amalan yang betul, yang mana ianya menyebabkan kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting juga amalan ini diberatkan menjadi timbangan yang berat yang boleh mempermudahkan kita menuju ke syurga. Yakni di mahsyar kita akan dipermudahkan dengan amalan-amalan yang terbaik ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesihatan dan berikan kita kesungguhan dalam mengerjakan amalan-amalan soleh ini sementara kita berada di dunia menuju untuk bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak. Jadi insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita berkisar dalam bab berkaitan dengan zikir, dan kita berada pada muka surat yang ke-310 dalam kitab Al-Jami'. Ya, syarah kitab Al-Jami', di mana muka surat 310 hadis yang ke-99. Zikir yang kita bicarakan pada pelajaran yang lepas, kita terangkan beberapa syarat dalam siri yang dikatakan amalan soleh. Ya, bila disebutkan amalan soleh itu, mestilah syarat yang pertama ialah ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada unsur-unsur yang boleh mengganggu ataupun merosakkan siri amalan kita dengan perbuatan syirik. Yang kedua, mestilah amalan itu ittiba'ur rasul, bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini amat penting kita ketahui kerana nilaiannya terlalu besar. Yang mana Rasulullah mengingatkan kita bahawa nilaian itu adalah nilaian syurga. Bila kita membicarakan nilaian syurga, berarti perkara ini adalah satu perkara yang berkualiti. Maka tidak ada siapa yang boleh menggunakan idea dia, pandangan dia dalam bab-bab yang berkualiti begini, melainkan apabila ada dalil yang membenarkannya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, asas bagi fahaman ataupun ajaran yang kita bawa ini ialah asas mesti berpandukan seperti mana yang Rasulullah kata, taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, sunnah ataupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Jadi dua perkara ini kalau kita pegang, tidak akan sesat dengan syarat. Dengan syarat ianya mesti disyarahkan ataupun ditafsirkan ataupun diterjemahkan dengan kefahaman tiga generasi yang terbaik, yakni tiga generasi yang unggul, yang Rasulullah kata khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, manusia di zamanku, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in. Dan Rasulullah mengingatkan kita bahawa ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang yang menjadi petunjuk kepada manusia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, agama ini adalah agama yang berkualiti, bukan sebarangan. Ya, bukan sebarangan. Hatta walaupun cara berzikir sendiri pun ianya perlu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika nakkan amalan kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, kita akan menghadapi banyak masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah keilmuan kita yang mana kita tidak mampu untuk memahami apa yang difahami oleh para sahabat, para kurun terbaik. Masalahnya kita menganggap agama ni bila dah agama kita, aku boleh buat sesuka hati. Diikuti dengan ulama-ulama yang jahat yang mengada-ngadakan
tambahkan siri amalan-amalan yang menyebabkan amalan ini bukan lagi milik yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, bahkan menjadi amalan ini milik si fulan yang datang untuk Syekh si fulan. Maka akhirnya amalan itu secara kasar memang tertolak. Tuan-tuan dan puan-puan, password yang dibagi kepada kita ni, ya, pada handphone kita ni, kalau puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan cuba tekan selain daripada password orang bagi yang terdapat tu, takkan boleh buka. Itu telefon kita yang kita jaga elok-elok supaya orang tak boleh nak mempermainkan, orang tak boleh edit kita apa yang kita letakkan dalam Facebook dan letakkan dalam apa-apa jugalah. Tiba-tiba amalan Islam ini boleh buat sesuka hati. Ya, itulah salahnya kita bila kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai password ataupun sebagai usul kefahaman kepada agama ini. Ya, akhirnya ramai yang mengadakan zikir-zikir dan membuat zikir-zikir pun dengan cara mereka sendiri, ya, cara amalan mereka sendiri yang tidak diturunkan oleh Allah dari langit, yang menyebabkan kita menyangka amalan kita itu hebat, tetapi di sisi Allah seperti debu yang berterbangan. Baik, jadi kita sambung balik dalam bab ini, dalam bab zikir setara membebaskan 4 jiwa dari keturunan Adam, Ismail. Hadis yang ke-99. Yang ini berkaitan dengan satu zikir yang mana tarafnya seperti membebas hamba keturunan daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Jadi apa yang kita nak katakan di sini, bahawa amalan-amalan soleh ini kadang-kadang dia sudah terputus daripada kehidupan kita. Ya, kita kena faham elok-elok siri-siri amalan-amalan ini dia terputus kadang-kadang. Terputus yang bagaimana kita nak buat sebagaimana yang diharapkan tak dapat. Ataupun kita nak lakukan seperti mana peringkat awal yang dilakukan oleh orang, oleh manusia ni tak dapat. Seperti contoh, ya, membebaskan manusia. Kenapa? Ganjaran membebaskan, ya, manusia ini terlalu besar, apatah lagi jika ianya di kalangan orang yang beriman. Untuk membebasnya memerlukan keuangan, memerlukan kekuatan juga. Dan bila dibebaskan itu tanpa niat apa, melainkan kerana Allah, besar pahalanya. Memang tak dapat dah di zaman sekarang kerana tak ada hamba. Oleh kerana itu bila tak ada hamba, amalan itu menjadikan amalan terhad pada zaman yang lepas, sekarang ini tidak muncul. Kecuali kalau dia muncul kembali. Itu yang pertama. Seperti juga, ya, misal contoh, orang yang mempunyai ibu dan ayah, birrul walidain, melakukan kebaikan kepada emak dan ayah. Besar pahalanya, bahkan dikatakan di antara abwabil jannah. Pintu di antara pintu-pintu syurga yang disebutkan bab birrul walidain. Pintu yang mana Allah berikan kepada kita, siapa yang masih lagi mempunyai mak bapak, terutamanya anak lelaki, maka ianya pahala terlalu besar. Apabila Allah cabutkan roh dia, ya, Allah cabutkan nyawa mereka, maka di waktu itu, ya, walaupun bawa orang 1,000,000 sekalipun muka mak kita, sifat macam mak kita, ya, tidak akan sama walaupun kita duduk sebentar bersembang, tenangkan hati, seronokkan hati mak bapak kita. Takkan sama. Tetapi kalau dia dah hilang, maksudnya dah tiada lagi di muka bumi, dah meninggal, maka oleh kerana itu kehilangan itu merupakan satu yang tak mungkin diulangi, tak mungkin didapati. Ya. Begitu juga dalam siri amalan-amalan seperti yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, bersedekahlah kamu sebelum datang satu hari kamu nak bersedekah, orang dah tak nak terima. Ya, seolah-olah sedekah sudah tidak dapat memberikan kita ganjaran pahala yang besar disebabkan perkara itu. Bila hari apa? Bila hari kamu nak bersedekah, orang tak nak terima. Sebabkan apa? Di sini ada pandangan dan pendapat di kalangan para ulama, di antaranya yang pertama, harta di akhir zaman ini melimpah ruah.
melimpah ruah sehingga kan ya semua orang memiliki harta dah tak perlu apa-apa. Orang datang tolong ambil lah sedekah aku ni, aku bagi 100,000. Lah bawa bantal aku banyak lagi 100,000 tu. Ya, tak nak dah. Tak nak dah. Berarti rugi kita. Kemana kita nak bagi? Sedangkan waktu sekarang ni bertimbun tempat-tempat yang boleh kita bersedekah. Ya, kat mana-mana pun boleh sedekah. Kita tak menjadi masalah. Tempat tahfiz saya pun boleh sedekah. Tak menjadi masalah. Ya. Tetapi sampai satu hari nanti nak bersedekah, tak ada tempat nak bersedekah. Yang kedua, pandangan. Apabila matahari terbit telah dari barat, ya, matahari terbit sebelah barat sana, maka orang nak bersedekah waktu itu kerana mengenangkan bahawa tidak ada lagi, dah tak ada peluang lagi nak bertaubat, dah tak boleh apa semua, nak bersedekah. Orang pun tak nak terima sedekah tu. Mereka pun sedang mencari jalan untuk menyelesaikan dosa-dosa mereka. Misalnya lah contoh, orang yang pergi jumpa doktor, dia mengalami kanser taraf 4, maka doktor kata kamu ni ya kalau ikut tak lama, sebulan sahaja lagi. Sebulan sahaja lagi. Agak-agak orang yang sebulan sahaja lagi ni nak ke bagi dia banglo? Aku bagi kamu banglo. Aku bagi emas sebiji. Nak ke? Tuan-tuan dan perempuan, dia tak nak dah. Hatinya penuh kerisauan, kesugulan, ya, bahawa dia akan mati. Kalau ada orang kata, aku bagikan kamu nyawa, di situ dia nak. Tapi siapa yang boleh bagi nyawa? Allah sahaja yang boleh bagi nyawa. Ya. Oleh kerana itu orang-orang yang begini dia akan nekat berdoa seikhlas-ikhlas yang mungkin. Ya, untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan daripada kebaikan dunia dan akhirat. Okey. Jadi dalam bab ini, itu di antara contoh-contoh yang kita terangkan. Begitu juga Al-Quran yang kita tak baca hari-hari ni. Ya, bukan kita baca hari-hari, kita tak baca hari-hari ni. Ya, satu hari Al-Quran ini akan diangkat. Akan diangkat. Yang mana diangkatkan dari hati-hati orang-orang yang beriman, yang menghafal Quran ke, yang tak menghafal ke, diangkat. Bila buka-buka mushaf pun dah tak ada dah. Itu dah memang kritikal, dah berada di akhir zaman sangat-sangat. Waktu itu baru datang penyesalan. Ya, Rasulullah mengingatkan satu huruf ganjarannya 10 pahala sudah tidak dapat dimiliki oleh sesiapa. Anda perempuan rugi. Maka begitu juga dalam bab ini. Cuma dalam bab ini dikaitkan zikir setara membebaskan 4 jiwa keturunan Ibrahim, Ismail, ya, yang mana dinilaikan seperti membebaskan anak cucu, ya, Nabi Ismail. Ya, bila disebutkan kedudukan Ismail ni, keturunan dia agak istimewa kerana munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ini dapat memberikan kebaikan begitu sekali. Oleh kerana itu beramal. Kerana kita nak dapat membebaskan hamba agak sukar. Memang sukar pun. Tetapi kita ada ruang walaupun tidak sama nilaiannya, ya, namun ditunjukkan pahalanya terlalu besar. Baik. Hadis ke-99 dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladin Ismail." Ya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mengikut riwayat ini sampai kat situ saja, sebanyak 10 kali, dia bagaikan membebas 4 jiwa dari keturunan Ismail alaihi salam. Ya, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, merupakan satu ganjaran yang besar, pahala yang besar bagi mereka yang membaca kalimah itu sahaja. Tuan-tuan dah baca dah ke pagi-pagi? Ini di antara zikir pagi dan petang ataupun zikir selepas solat. Ya, nanti kita akan lihat syarah dia bagaimana ianya dibaca. Pertama, secara kasar kita dapati ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni hadis bertaraf muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, hadis ini bila kita saksikan membebaskan 4 jiwa dari keturunan Ismail, ya, hadis ini menggalakkan kita membacanya
ya, di waktu fajar, di waktu pagi dan petang. Maka kita insya-Allah kita akan syarah di kandungan hadis. Pertama, ungkapan la ilaha illallah adalah ungkapan peniadaan segala jenis penyembahan terhadap ilah selain Allah. Dan penetapan penyembahan hanya ditujukan kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang selainnya. Ini adalah tauhid yang kerananya para rasul diutuskan dan kitab-kitab diturunkan. Okey. Jadi kalimah yang disebutkan, yakni kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, ya, satu kalimah yang begitu agung, ya, kalimah yang begitu penting dalam jiwa kita, dalam diri kita, kerana kalimah ini kalimah yang mengesakan Tuhan Subhanahu Wa Taala dari sudut penyembahannya. Kalimah ini adalah satu kalimah yang menunjukkan bahawa tidak ada sekutu, tidak ada satu pun yang mampu untuk menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu bila kita menyebut kalimah Allah ini, ya, satu kalimah yang agung, ya, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan sesuatu. Syai'un, syai'un ini adalah makhluk dan Allah adalah Tuhan. Ya. Allah adalah Tuhan yang mana selain daripada itu makhluk. Bila kita sebut Tuhan dengan makhluk, dah jarak dia, ya, bukan jarak seperti bumi dan langit, bahkan lebih daripada itu, tidak boleh disamakan. Ya? Tidak boleh disamakan antara sifat kedudukan Allah itu dengan kita. Oleh kerana itu dalam bab-bab berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Asma'ul Husna, nama-nama Allah, ya, kita kena beriman seperti mana yang diarahkan. Jangan banyak mentakwil, jangan banyak berfikir. Ini salah kita. Bila kita nak masuk urusan benda yang ghaib tanpa dalil yang sahih, maka kita akan tenggelam kepada kekufuran ataupun kesilapan yang besar. Dia simple je lah, simple je. Yang berkaitan dengan COVID-19 ni kan. COVID-19 ni, dia ada. Kita tak nampak. Buatlah andaian macam mana, begini, begitu, begini, begitu. Sampai saintis keluarkan, ni gambar dia. Oh, baru kita tahu, itu gambar dia. Ya, itu bentuk dia. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain yang mana yang tidak mampu kita membicarakan. Dalam perut kita ni pun kita tak mampu nak bicarakan. Bagaimana usus tu berfungsi melainkan melalui pakar mereka. Hatta sistem darah yang ada pada tubuh badan kita. Kenapa dia lumpuh, kenapa dia jadi masalah otak dia, oksigen tak masuk, dia collapse. Kita tak mampu nak bicarakan melainkan mereka-mereka yang pakar. Datang orang awam, orang yang tak berpelajaran dan menyangkakan dirinya alim, cuba nak membicarakan bab-bab yang berkaitan dengan persoalan yang ghaib, la yudrikul absar, yang mana mata tak mampu untuk melihat walaupun pakai mikroskop ke apa ke, tak mampu nak membicarakan Allah ikut suka hati. Na'udzubillah. Dan mentakwilkan ikut suka hati. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan bermain dengan Tuhan kita. Kita meletakkan Allah dengan cara yang tak betul. Oleh kerana itu, kita menjadikan amalan kita ini, ya, bercampur baur. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar sifat keagungan. Siapa yang mengagungkan satu kekuatan yang maha hebat, maha agung yang dimiliki oleh Allah, yang tidak siapa yang mampu untuk menandinginya, dia akan meletakkan Allah begitu betul tempatnya. Maka mustahil dia akan mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang salah. Tetapi ialah tauhid rububiyah ini telah Allah katakan di dalam Al-Quran. Mereka kenal Allah tetapi mereka syirik juga. Kenapa? Kerana dimasukkan akal di dalam akidah mereka. Oleh kerana itu bila ayat mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka kafir Quraisy tu, ya, ataupun orang-orang kafir, siapa yang menjadi langit dan bumi ni? Mereka akan mengatakan Allah. Tetapi kenapa mereka lakukan syirik kepada Allah? Maksudnya, macam mana ya, masalah kita tidak mempunyai raja yang begitu
agung seperti raja zaman-zaman dahulu yang mempunyai kuasa yang besar. Kita ada raja berperlembagaan. Jadi kita nampak boleh bermain-main. Ya, na'udzubillah, ini sifat khawarij bermain-main pada raja-raja ni. Ya, menghina raja, mengata begitu begini pada raja tu adalah sifat khawarij. Sebenarnya kalau kita menyaksikan satu kerajaan yang agung pada ketika dahulu dipimpin oleh seorang raja, misalnya pemerintah yang dahsyat. Bagaimana diutuskan utusan, maka dibacakan arahan-arahan, semua rakyat akan rasa takut, akan rasa akur. Ya. Dan bila raja datang tu, keagungan raja tu terserlah. Apatah jika raja tu mempunyai empire yang besar, lagi terasa keagungan raja tu. Ya. Begitulah kedudukan Allah Ta'ala yang lebih hebat daripada raja. Yang mempunyai kerajaan di langit, kerajaan di bumi, kekuasaan. Cukup bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan bagaimana galaksi-galaksi dan kita berada dalam galaksi Milky Way atau Bima Sakti itu hanya seperti sebiji beras di dalam beras-beras yang banyak. Lepas tu di atas awang-awangan pula tu. Cukup itu bagi saya beriman Allah itu Tuhan saya. Cukup dengan kehebatan kerajaan yang dimiliki oleh Allah itu menyebabkan saya beriman Allah itulah segala-galanya. Dan dia boleh mampu menghancurkan dunia sekelip mata sahaja. Oleh kerana itu saya takut. Maka saya beriman seperti mana yang diarahkan Allah. Kita kena beriman seperti mana yang diarahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW dan ditafsirkan 3 generasi yang terbaik supaya kita selamat dalam perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Baik. Jadi, inilah tauhid yang mana kerananya para rasul diutuskan dan kitab-kitab diturunkan. Yakni penerangan di antara penerangan yang disebutkan ini supaya Allah itu tidak disyirikkan. Alhamdulillah saya baru je dapat dalam buku ni, ya, 60 agama baru ni, ya. Okay. Bukanlah nak kempen sahabat-sahabat kita Ahmad Iqram Muhammad Nur. Ya, masya-Allah dia mengupaskan dalam isu 60 agama baru di Malaysia. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, semuanya syaitan-syaitan belaka, masing-masing nak menunjukkan kehebatan, mencari publicity, mencari pengikut, ya, mencari keuangan dan akhirnya mengaku dirinya sebagai nabi, mengaku dirinya kerajaan di langit, mengaku dirinya diwahyukan, ya, lepas tu melakukan syirik kepada Allah. A'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, bahaya akhir zaman. Ya, 60 baru di Malaysia. Ya, dikatakan 60 agama baru di Malaysia. Walaupun orang itu adalah orang kafir. Kerana apa? Mereka mengaku diri mereka Nabi yang diutuskan. Ya, agak menarik. Kenapa kita akan membahaskan dalam persoalan ini, persoalan akidah ini, kerana kemunculan Dajjal di antara kemunculan yang bakal mengaku dirinya Tuhan. Ada juga pengikut ni. Ya, pengikut. Tak ramai sedikit ada pengikutnya. La ilaha illallah. Yang mengaibkan di antaranya orang Melayu kita ni seperti Ayah Pin, ya. Kemudian seperti Tuhan Harun, seperti siapa lagi, Kahar, ya. Dan adalah beberapa yang tak ketangkap, yang tak disebarkan, yang saya dengar di Ipoh tu ada seorang perempuan pun mengaku dirinya diwahyukan, ya. Dan la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kita berada di akhir zaman jika kita tidak berhati-hati, maka agama kita ini ya hancur. Agama kita ini hancur. Oleh kerana itu, dalam perjalanan kita ni kena berhati-hati. Pertama kita ucapkan jazakallah khairan kathira kepada Yayasan Ta'lim yang buka medan ilmu ini. Ya, untuk memberikan penerangan yang betul kembali kepada akidah yang betul. Dan kita ucapkan terima kasih kepada yang lain-lain. MRM, kita ada Baitul Salam, Baitul Sunnah. Ya. Jadi itu semua akan memberikan kebaikan kepada kita dari sudut ilmu yang bermanfaat. Baik. Al-Wazir berkata, intisari kalimah ini adalah engkau mengetahui bahawa kalimat ini berisi perintah untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Kalimah la ilaha illallah ini amat penting kerana dia menentukan sebagai seorang Muslim ataupun tidak. Dan kalimah inilah yang disebutkan kalimatut tayyibah, kalimah yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran.
Dan kalimah inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya pada perkataannya la ilaha illallah, maka baginya syurga. Kalimah inilah yang membezakan antara iman dengan kufur. Oleh kerana itu Allah telah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan seorang rasul pada tiap-tiap umat, paling kurang seorang rasul. Apa dia tujuan? An i'budullah. Sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah syaitan, at-taghut, syaitan atau syirik, semua benda-benda yang jahat itu dijauhkan. Baik. Jadi kalimah ini adalah kalimah yang bersih. Kalimah yang bersih sangat-sangat. Kalimah yang mengesakan Allah, menafi dan mengisbatkan kewujudan Allah dan disembahkan dengan sebenar-benarnya. Oleh kerana itu, kalimah tauhid ini merupakan perkara yang penting untuk kita pelajari. Kita kena belajar seperti mana yang perlu kita faham kalimah ini dengan sebaik-baiknya. Berarti kita harus mengikut jalan-jalan ataupun kefahaman-kefahaman 3 generasi terbaik baru kita jelas apakah kalimah la ilaha illallah. Jika engkau telah meniadakan, berarti engkau telah mengingkari taghut. Jika engkau telah meniadakan semua sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan hanya kepada Allah, berarti engkau telah mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Para ulama sepakat bahawa siapa yang telah mengucapkan kalimah ini namun dia tidak mengetahui maknanya, dia tidak pula mengamal apa saja yang menjadikan konsekuensinya, maka dia boleh diperangi sampai meniadakan apa yang harus ditiadakan dan menetapkan apa yang harus ditetapkan. Begitu tegas sekali, di mana ulama menerangkan bahawa kalimah tauhid ini adalah kalimah yang agung yang mana semua makhluk manusia kena mengikrarkan, mengiyakan bahawa kalimah tauhid ini adalah mengisbatkan kewujudan Allah yang perlu disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalimah ini adalah kalimah yang besar. Kalimah yang tidak boleh dipermainkan. Kalimah yang bukan dipahami oleh masyarakat kita selama ni, yang sampai baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai begitu sekali, hanya faham gitu, lepas tu dia buat syirik, buat khurafat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalimah itu cantik untuk disebut. Tetapi kena faham elok-elok bagaimanakah cara sebutan dan cara kefahamannya. Kedua, ungkapan wahdahu la syarikalah merupakan penegasan penjelasan kandungan kalimat sebelumnya. Yakni kalimah yang disebutkan wahdahu, engkau sahajalah yang satu, yang tidak ada siapa yang menyerupai kamu, ataupun join sifat-sifat kamu atau kehebatan kamu. Jadi ia mengisbatkan bahawa ketetapan keesaan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Baik. Ketiga, Syekhul Islam menyatakan telah diketahui secara pasti merupakan kewajipan dari agama Islam dan disepakati oleh para ulama bahawa hal pertama yang harus diimani ialah setiap hamba adalah mempersaksikan bahawa tiada sembahan yang berhak melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan persaksian ini, seorang yang sebelumnya kafir berubah menjadi Muslim, yang sebelumnya sebagai musuh menjadi penolong, yang tadinya dihalalkan darah dan hartanya menjadi dihalalkan darah dan hartanya menjadi haram. Bukan menjadi halal di situ, menjadi haram. Jika persaksiannya berasal dari hatinya, maka yang mengucapkan telah beriman. Okey, baik. Kalimah tu betul kan? Menjadi halal tu, kenapa dihalalkan darah dan hartanya menjadi haram, bukan halal. Baik. Di dalam syarah ini, yang mana kita mengetahui bahawa kalimah la ilaha illallah biasanya digabung dengan Muhammadur Rasulullah. Dia tidak berdiri saja kalimah la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Begitu juga tidak berdirinya Al-Quran semata-mata tanpa dikaitkan dengan As-Sunnah.
Ini sekarang orang sibuk dengan orang yang kata kami ambil Al-Quran saja tanpa mengambil hadis. Dia buat begitu diterangkan. Ya. Ada seorang di Dubai sana ke di Emirat sana, nama dia Wasim. Ya, Wasim apa ke nama dia? Jahat. Ya, kalimah kufur dikeluarkan. Ya, dengan sombong dia mengatakan kami hanya mengambil Al-Quran saja dan kami tidak akan ambil hadis. Kerana apa? Walau Bukhari dan Muslim. Kerana itulah kerana otak orientalis. Kerana budak muda yang tak reti apa-apa, yang nak menunjukkan kemahiran. Baru jadi imam masjid dia dah cuba nak berbicara. Ya, apabila dipanggil dalam channel-channel ya, TV-TV, maka dia mula menunjukkan kekufuran dia. Ya, na'udzubillah. Betul Rasulullah bersabda, akan muncul di akhir zaman, seorang itu duduk bertelekat, ya duduk Masya Allah. Dia mengatakan, apa yang ada dari kita ambil hanya daripada Al-Quran. Selain daripada itu kita tak ambil. Itu dia. Ya, golongan-golongan yang Rasulullah dah beri khabarkan. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah itu, ya, sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah ya, tidak boleh dipisah dan ianya kedudukannya tinggi. Sayang ya. Subhanallah. Fitnah. Orang hantar pula dalam klip video pada kita seorang wanita bicarakan dia golongan Quranik. Ya. Semua kita dah tahu. Bila golongan-golongan ni muncul ya atas nama Islam, tuan-tuan dan perempuan, dia simple je. Dia meragu-ragukan kita tentang hadis-hadis ni. Kitab hadis di belakang saya ni. Ya, kitab Syekh Albani di sana. Ya. Semua ni bukan sebarangan ulama yang membicaranya. Ini Al-Quran mungkin dia hafal, tapi Al-Hadis baru sepatah dua cuba nak bicarakan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari. Nak bicarakan seperti Imam Ash-Shafi'i. Siapa kamu? Ya, tapak kaki mereka pun tak ada. Imam Bukhari menghafal hadis berjuta, beratus ribu tu, ya, tak lupa. Bukan macam kita ni, ya, pelupa. Dengan sanad-sanadnya. Pasal apa? Kita menyamakan mereka dengan kita. Itu pasal kita jadi macam tu. Ya. Jahat. Wasim Yusuf. Ya, nama dia Wasim Yusuf. Ya, jahat. Auzubillah. Dan perempuan tu pula dengan tak pakai tudungnya nak bicara tentang agama. Dia kata buktikan saya satu saja dalam Al-Quran yang berkaitan dengan rambut. Baru dia nak pakai tudung. Sedangkan ayat punya jelas ya. Berkaitan bukan rambut je, tudung tu. Berkaitan tudung yang perlu dipakai oleh wanita-wanita. Dia pun tak pakai. Kata ngaji Quran. Cakap bahawa Quran tapi dia tak faham Quran. Ya na'udzubillah. Ini akhir zaman. Al-Quran akan ditafsir ikut akal. Berhati-hati. Berhati-hati. Apabila sampai tahap yang begitu, maka kita akan menyaksikan kehancuran ummah. Ya, kehancuran ummah yang begitu dahsyat. Sekarang Al-Quran ditafsirkan mengikut liberal mereka. Plural mereka. Pluralisme menggunakan Al-Quran nak menjadikan agama itu satu. Ya. Agama itu, semua agama itu baik, menyeru kepada kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripadanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan sesungguhnya Islam, agama yang terpilih di sisi Allah, menyeru kepada kebaikan. Ini masalahnya otak kita ni, bila sebut kebaikan itu hanya kepada akhlak. Itu kebaikan kita. Tetapi kebaikan hablum minallah, ubudiyah yang sebenar-benarnya. Hablum minan nas clear, hablum minallah tak clear. Tidak ada kebaikan. Apa Luqman kata? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kegelapan terlalu besar. Syirik, hubungan kita dengan Allah tak clear semua. Tuan-tuan akan menyaksikan kejatuhan kaum yang terdahulu bermula zaman Nabi Nuh AS sampai zaman Rasulullah SAW disebabkan masalahnya bermula daripada syirik.
Bila bermula daripada syirik, mulalah mereka melakukan amalan-amalan seperti penyelewengan dalam timbangan yang dikatakan dalam kaum Nabi Syuaib. Mereka melakukan pengkhianatan terhadap hubungan manusia yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan berbagai-bagai perkara yang berlaku bermula daripada syirik. Tapi mereka tak faham. Agama sama yang menghairankan di kalangan ulama'-ulama' daripada sebuah universiti yang besar terkenal dengan agama kita, masyarakat kita pada zaman sekarang berkaitan dengan Islam, tetapi mereka mengiyakan juga. Maka ia menjadi bahan hujah kepada orang-orang yang jahil, na'udzubillah min dzalik. Mereka itu adalah orang yang jahat, ya, menjadikan Islam itu hina apabila dia menyamakan Islam itu dengan agama-agama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubillah min syururihim. Allah, kita minta lindung pada Allah dari kejahatan mereka. Ya, kejahatan ulama'-ulama' su'. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Bila saya menyaksikan bagaimana di kalangan ulama'-ulama' yang agak muda sedikit, ya, lepas tu ulama' nak panggil ulama' ustaz-ustaz yang bertaraf kecil, ya, walaupun besar dinilaian pada mata manusia, tetapi disebabkan dalam isu yang berkaitan Arab Spring pada satu ketika dahulu, kita melihat ulama'-ulama' yang betul-betul Rabbani, ulama'-ulama' yang takut kepada Allah seperti Syekh Muqbil, Syekh Rabi', Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin, Syekh yang mana syekh-syekh yang alim ini, ya, mereka kata jangan. Dan sekarang misalnya Syekh Muhammad Sa'id Roslan yang begitu tegas di bumi Mesir sana, ya, begitu takut kepada Allah, kata jangan melakukan demonstrasi apa semua, kamu akan menyaksikan pengaliran darah. Golongan ulama temporary, ulama-ulama muda yang bersemangat kononnya kita kena tidak ada ketaatan kepada kemungkaran, kaedah-kaedah itu disalah artikan. Itu yang jadi masalahnya. Maka kita kena keluar. Ya, na'udzubillah. Syekh Safar Hawali, Syekh Arifi, Syekh Qarni, Syekh siapa lagi? Ini yang kita anggap, dahsyat syekh-syekh ni. Tetapi bila kita menyaksikan apa yang dikatakan, ya, na'udzubillah, memberi semangat, alirkan darah, keluar. Bila mereka keluar, apa yang terjadi di Syria? Tuan-tuan dan puan-puan, menangis kita. Menadah tangan penduduk Syria kepada seluruh dunia. Siapa yang dapat bantu kami, ya, sebagai pelarian, siapa yang dapat bantu kami. Mana ulama'-ulama' muda yang bersemangat tu? Kenapa tak bantu? Kamu dah menyaksikan aliran darah telah mengalir. Anak-anak kecil dibunuh dengan mudah. Ya, kenapa kamu tak bantu? Kamu hanya keluarkan perkataan semata-mata menaikkan semangat. Akhirnya Syria 10 tahun dah hancur bumi itu. Tak ada siapa yang mampu untuk duduk di kawasan peperangan yang itu. Nampak tak? Ulama Rabbani menasihatkan supaya berhati-hati. Tetapi sayang, ya, berhati-hati. Saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati. Iltizam dengan Yayasan Ta'lim ni. Belajarlah betul-betul. Duduk bertanya dengan Yayasan Ta'lim, ustaz-ustaz yang ada di dalam Yayasan Ta'lim. InsyaAllah mereka akan membimbing jalan itu. Cuma jangan dibina atas taksub je. Saya nasihat jangan dibina di atas dasar taksub. Kita suka ustaz mana sekalipun, jangan taksub. Mereka manusia. Mereka manusia dan mereka bukan Nabi yang diwahyukan. Jadi akan berlaku kesilapan apa bila kita tidak taksub, maka insya-Allah kita boleh membetulkan diri kita, ya, dan berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam kesilapan. Ya. Tanyalah mana-mana ustaz di kalangan ustaz sunnah ni. Mudah-mudahan kita akan dapat petunjuk. Ya, baik. Sedih, ya, kesian. Okey. Dah tukar kalimah halal tadi kepada haram. Namun jika dia mengucapkan sebatas lisan sahaja tanpa kesedaran dari hati, maka secara zahir dia telah masuk Islam namun belum sampai darjat mukmin. Apabila dia tidak mahu mengatakan padahal sanggup, maka situasi tetap kafir menurut pandangan seluruh ulama.
Jadi dalam bab ini berkaitan dia mengucap kalimah la ilaha illallah tetapi dia tidak mahu ikut seperti solat misalnya, kerana solat itu adalah usul kepada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Solat itu adalah syarat yang membezakan antara Islam dengan kafir. Oleh kerana itu di kalangan ulama-ulama mengisytiharkan bahawa siapa yang tidak solat seperti mana yang disebutkan hadis kafir. Cuma ada perbahasannya, kena tanya, di kalangan ulama mengatakan kena tanya kenapa dia tak solat. Kalau masih lagi ada sebab-sebab yang mana tidak mengkafirkan dia, maka diterima. Tetapi secara kasarnya, siapa yang meninggal solat dengan sengaja, tidak ada khilaf para ulama, mengatakan ianya adalah kabair, dosa di antara dosa-dosa paling besar. Dosa di antara dosa-dosa paling besar walaupun dia tidak solat satu waktu. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok bahawa kedudukan solat itu amat penting sekali. Jadi di dalam Islam ini bila kita telah mengaku kalimah la ilaha illallah, hendaklah kita cuba sedaya upaya melakukan ataupun membuat had mana yang kita mampu. Tetapi pastikan kita menaiki berperingkat-peringkat supaya kenapa bila seorang itu menjadi seorang Muslim, dia baru sebagai seorang Muslim tetapi dia belum lagi naik tahap mukmin. Kita tahu taraf kedudukan agama kita ni peringkat Muslim, mukmin dan muhsin. Dan saya nasihatkan kepada jemaah yang berada di alam maya ini, pertama, jangan biarkan kita sebagai seorang Muslim semata-mata tanpa menaikkan tingkat sebagai seorang mukmin. Dan saya nasihat kepada mereka yang telah tahap umurnya 60 tahun, 50 tahun ke atas menuju ke 60 ke 70 ke, naikkan juga taraf kita sampai tahap muhsin. Yang ini ada perasaan takut kepada Allah dalam siri beramal, ada perasaan takut bahawa Allah menyaksikan kita, semua itu akan membantu kepada kita, kekuatan kepada kita untuk memperbaiki amalan-amalan sehingga tahap muhsin. Jangan sampai kita terlepas dalam bab ini. Wallahu alam, ilmu di sisi Allah, tetapi kita berusaha untuk menjadikan orang yang terbaik di kalangan manusia-manusia. Apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan memang kita tak melihatnya. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, gemetar bila kita berkata begitu, Allah melihat kita. Rasa takut sangat-sangat. Pasal kita tak boleh nak lindung walaupun kita diduduk. Macam CCTV kita boleh pusing lah gitu-gitu. Nak tutup muka pakai helmet ke, pakai mask ke. Tetapi pada Allah mu tutup macam mana pun dia tahu. Mu tutup dia tahu. Seperti mana kita puasa kan. Kita puasa ni, orang yang berpuasa ni, kalau dia berbuka seorang-seorang, orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Dia menyelam dalam sungai, dia telannya air sungai tu, Allah tahu. Dia duduk dalam tudung saji tu, dia makan apa yang di bawah tudung saji, Allah tahu. Itu pasal puasa, kedudukan tarafnya tinggi di sisi Allah. Ya Allah katakan, aku yang akan menghisapkannya, untuk diberikan pahala. Oleh kerana tu, dalam bab akidah, bab agama ini, perlulah kita ketahui bahawa pengiktirafan kepada Allah dan pengiktirafan kepada Rasulullah mesti clear dan kena sempurnakan tuntutan kalimah syahadatain. Adapun orang Yahudi, dia boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, tapi tak Muhammad Rasulullah dia tak nak. Oleh kerana itu mereka tidak mengiktiraf Rasulullah sebagai Nabi. Sama juga dengan Syiah. Syiah serupa je adik-beradik itu. Satu Yahudi di Palestin sana, Yahudi pelarian tu, kemudian Syiah Asfahan, Syiah Iran. Sama je. Kerana apa kita menyaksikan puak-puak Syiah ni, ada seorang wanita Syiah di Indonesia, dia mengatakan apa? Kita menyembah Tuhan yang mana mewahyukan kepada Ali.
dan kita tidak menyembah Tuhan yang mewahyukan kepada Muhammad. Na'udzubillah, kufur, kalimah kufur. Memang kufur kalimah itu, dan kalimah yang jahat yang dikeluarkan oleh manusia yang kononnya nama Islam, berjubah, berserban, ya muta'ah tiap-tiap hari kot, ya pakai tudung, pakai apa, ya lepas tu memperlekehkan agama Islam dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Baik. Beliau juga berkata oleh para Rasul tauhid beridah. Baik. Jadi kalimah ini ialah mengisyaratkan kepada kita bahawa pentauhidan yang total, yang mesti menyeluruh kepada Allah, mesti ada dalam diri kita. Jadi pelajaran tauhid kena pelajari, ya. Saya rasa di kalangan ustaz-ustaz kita, ya, di Yayasan Ta'lim mengajar bab-bab tauhid ini, tauhid cinta, tauhid takut, tauhid, ya, itu semua berkaitan dengan tauhid, ya, hati kita, hubungan kita dengan Allah. Kena clear. Okey. Dalam baru ni orang bertanya bagaimana perasaan takut kita berbeza. Ya, misalnya takut, salahkah kita rasa takut pada harimau? Ya, kalau begitu macam mana pula takut pada hantu? Ya, macam mana nak jawab tu tuan-tuan dan puan-puan? Bismillah. Takut pada hantu, takut pada harimau ataupun makhluk-makhluk yang bahaya. Takut yang begitu, takut pada harimau, takut pada pemimpin yang garang, takut pada polis, takut itu, takut ini, yang bentuk-bentuk yang begitu, tidak menjadi masalah. Kerana dia tidak melanggar kaedah syirik. Itu adalah takut fitrah. Yang mana kita takut. Takut jatuh daripada bangunan tinggi. Okey, boleh terima. Dia tidak jatuh syirik kerana dalam kisah Nabi Musa, ya, apabila diwahyukan kepadanya untuk pergi menyampaikan risalah kepada Nabi, kepada kaum Bani Israel dan kepada Fir'aun. Apa dia kata? Inni akhafu an yaqtulun. Dia kata, sesungguhnya aku takut aku akan dibunuh. Takut Fir'aun akan bunuhnya. Kenapa? Kisahnya kita tahu, kisah cerita bagaimana dia menumbuk seorang lelaki daripada kaum Fir'aun. Inni akhafu an yaqtulun. Aku takut aku akan dibunuh. Baik. Adapun takut pada hantu tu, itu yang satu benda yang berat. Kita tak sedar kita terjebak dalam masalah syirik, sebesar-besarnya syirik. Kita takut benda yang tak ada. Boleh bagi saya satulah, kalaulah, ya. Kalaulah ada yang boleh membuktikan saya kewujudan hantu yang dinamakan hantu. Start saya lahir sampai usia yang begini, tak pernah saya terbaca dalam surat khabar yang mengatakan lelaki atau perempuan seorang itu dibunuh oleh hantu, dicekik oleh hantu. Tak pernah. Tetapi kalau kita tengok cerita-cerita seram, kita jumpa. Kita jumpa. Cerita-cerita filem seram, kita jumpa. Tetapi realiti pada alam sekarang ni, tak jumpa. Itu agak menarik. Ya. Agak menarik yang kita kena faham elok-elok. Sesuatu yang tidak wujud, kita takut. Syirik. Subhanallah. Syirik. Kita takut. Pernah jumpa? Tak pernah. Habis, macam mana takut? Takut. Pasal kita tengok cerita-cerita yang menakutkan. Apatah lagi jika dia tu anak lelaki mengaibkan seorang anak lelaki, penakut lebih teruk daripada anak perempuan. Auzubillah. Takut pada hantu adalah syirik yang besar. Kerana menyekutukan Allah dari sudut ketakutan. Pasal apa? Kewujudannya tidak ada. Bagilah saya satu contoh kewujudannya. Ya. Kewujudannya.
Nanti ada, ustaz tak kena. Okey, tak apa. Pasal saya beriman tidak ada kewujudannya. Cuma kalau sebut syaitan, okey, itu lain bab. Sebut jin, itu lain bab. Itu pun Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, kita tak boleh nampak dia. Dia yang nampak kita. Tu. Nampak tak? Tuan-tuan nampak? Kita tak boleh nampak dia, dia je yang nampak kita. Habis setengah orang nampak, itu memang kita nak berhujah, nak benarkan juga hantu tu wujud kan, na'udzubillah. Orang tu nampak, dia kena rasuk. Itu je kaedah dia. Bila dia nampak kawan dia, syaitan masuk dalam tubuh badannya, meminjam mata ni, nampaklah kawan dia. Itu nama rasukan. Tapi kenapa kita nak takut? Dia nampak. Syaitan ada keliling. Tuan-tuan dan perempuan kiri kanan ni kan. Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan nampak di belakang saya kan. Berarti tuan-tuan dan perempuan kena rasuk. Kena berubat. Ruqyahkan diri sendiri, baca. Amalkan. Ya, zikir pagi dan petang. Selesai. Tapi nak mempercayai hantu yang datang, kom-kom misalnya, hantu bonjot mayat tu meloncat, ataupun hantu Cina tu kan, ataupun hantu langsui, ataupun Pontianak Sundal Malam ke, saya takkan percaya. InsyaAllah. Kenapa tak wujud? Tidak wujud. Kenapa perlu takut? Yang menyebabkan kita ni nak pergi kubur pun takut. Disebabkan apa? Teringatlah hantu tu keluar tanganlah dari kubur, ikut batu nisan, keluar asap lah. Itu perasaan kita bila berada di kubur. Sedangkan Rasulullah mengingatkan pahala terlalu besar di kubur bila kita bagi salam, kita ziarah ahli kubur yang boleh mengingatkan kita mati. Ya? Sayang. Kita kehilangan keimanan yang begitu dahsyat. Yang menyebabkan kita mula takut itu, takut ini, letaklah sesuatu dekat pintu, takut syaitan masuk, letaklah itu, pagar rumah dengan berbagai pagar sembur, air minyak, air apa. Na'udzubillah. Ya. Panggil Ustaz Fadil, kononnya nak pagar rumah, lepas tu Ustaz Fadil kata, saya bukan kontraktor nak buat pagar rumah, pening kepala kejap. Okey? Jadi tuan-tuan dan perempuan, dalam masalah ini amat penting untuk kita pastikan tauhid kita cantik. Ya, tidak ada unsur-unsur syirik, tidak ada unsur takut dengan tidak bertempat. Ya, baik. Pengertian tauhid ini di sini bukan sebatas tauhid rububiyah yang menimpa, yang berupa pengakuan Allah sebagai pencipta seluruh alam dan sebagaimana yang disangkakan oleh pengikut ajaran falsafah dan sufi. Mereka mengirakan bahawa jika telah menetapkan Allah adalah pencipta dengan dalil berarti sudah menetapkan tujuan dan tauhid. Padahal yang benar adalah miskin seorang yang menetapkan segala kewajipan terhadap Allah Ta'ala yang merupakan penetapan akan sifat-sifatnya, menyucinya dari segala kekurangan serta meyakini bahawa Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka dia dengan semua pengakuannya ini belum tergolong sebagai muwahhidin sampai bersaksi bahawa tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Ya. Di mana tauhid yang disebutkan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kita tahu pembahagian tauhid 3 kan. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Pembahagian ini tuan-tuan dan perempuan bukan macam yang disebutkan oleh setengah orang yang apa yang kita nak sebut, kejahilan mereka tu, yang mengatakan kita sama konsep Trinity yang diimani oleh kaum Kristian. Ya. Kalau kaum Kristian tu Trinity yang disebutkan isteri, ya, isteri Tuhan, anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri kan, dalam konsep Trinity dia, itu memang tak clear langsung, itu semua syirik. Kita mengesakan Allah, cuma mengupaskan tang mana manusia ni terjebak syirik dia. Ya, terjebak syirik dia. Sang mana? Maka dikeluarkan. Apabila orang yang mengatakan seperti ayat Hafin, aku mempunyai kerajaan di langit. Yang seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kalimah Rabb dikeluarkan. Setengah yang menggubalkan undang-undang, dicipta undang-undang, dibuat, dijadikan sebagai jalan yang mensyariatkan bukan syariat Allah. Itu berkaitan dengan masalah rububiyah. Yang mana seharusnya tidak siapa yang boleh membuat keputusan itu ataupun tidak dibenarkan mereka ya
menggunakan kalimah-kalimah ataupun perbuatan-perbuatan itu yang hanya sifat itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rabb. Yang ini sifat ketuhanan yang maha hebat, sifat pencipta, sifat yang mensyariatkan, sifat yang mentadbir, sifat yang mempunyai kehebatan alam semesta. Rabb. Itu disebutkan rububiyah. Tetapi orang yang mensyirikkan rububiyah ini sedikit. Tapi dahsyat. Jika dia syirik itu dahsyatlah. Itu pasal Ayah Pin bila dikatakan kerajaan di langit itu dahsyat tu kalimah kufur. Setengah tok-tok guru yang mengatakan mengetahui perkara yang ghaib, ya dahsyat tu kalimah kufur. Yang dimiliki hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, uluhiyah. Di sini datang. Seharusnya bila kita ni dah kenal Allah dengan sifat yang cukup hebat, maka kalau dalam pengabdian kita, ikhlaslah kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Pasal dia yang mencipta kita. Dia segala-gala kehebatan. Semua amalan kita kerana Allah. Semua perbuatan kita semata-mata kerana Allah. Kita lalu jalan yang betul untuk Allah. Tetapi puncanya yang menjadi masalahnya, apabila tang pengabdian kita syirik kepada Allah. Kita ambil orang-orang yang dah mati sebagai wali untuk menyampaikan doa kita. Tang mana datang tu? Ya. Kita ambil tangkal-tangkal, kononnya tangkal-tangkal itu, ya, boleh boleh hack pula. Tangkal-tangkal itu boleh menyelamatkan. Dari mana datang tu? Tangkal, kita pun tak faham. Okay? Jadi oleh kerana tu, itu syirik uluhiyah. Itu yang dikatakan rububiyah uluhiyah. Adapun asma' wa sifat yang berlaku penyelewengan, yang melakukan syirik, ya, begitu juga dengan sifat Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah. Yang tu dah 3 itulah yang menjadi isunya. Dalam perbahasan, dia tak sama dengan konsep Trinity. Baik. Jadi orang yang seharusnya, yang dikatakan golongan orang ahli filsafat ni, ya, filsafat ni dan juga golongan sufi ni, mereka rububiyah, mereka tahu Allah tu begitu-begitu, tetapi dalam masa yang sama, mereka mensyirikkan kepada Allah dari sudut peribadatan. Itu yang dia lakukan. Syirik itu mengatakan di antaranya, ya, ibadat-ibadat tidak akan diterima melainkan melalui mereka. Syiriklah. Ibadat-ibadat tidak akan dikabulkan melainkan melalui nak kabulkan doa minta kepada ahli kubur. Syirik. Ya. Sembahyang niat kepada orang lain, nak tunjuk pada Allah, orang lain, syirik. Jadi ini di antara perkara yang diterangkan. Keempat, kalimah yang agung ini dibaca oleh seorang hamba di pagi dan petang hari sebanyak 10 kali, maka dia akan memperolehi pahala yang sangat besar. Disebutkan dalam musnad, man qala idza shalla subhi la ilaha illallah 10 marrat kana ta'dilu 4 riqab wa idza qalaha ba'da al-maghrib fa mithlu dhalik. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah seusai solat subuh 10 kali, maka dia akan mendapat pahala sebanding dengan pahala membebaskan 4 budak. Dan jika dia mengucapkan selepas maghrib, maka pahalanya seperti itu juga. Okey. Ini diriwayatkan oleh musnad, dia meletakkan had la ilaha illallah. Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan dalam riwayat yang lain juga sahih yang menyebutkan diucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ditambahkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ya, 10 kali. Jadi bagi saya buat yang mana disebutkan dalam hadis, ya, dan yang paling saya beramal dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Setiap kali selepas solat subuh dan setiap kali selepas solat maghrib, ya, dibacakan. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan, ya, barang siapa yang selepas dia memberi salam dan mengucapkan kalimah itu tanpa mengejakkan kakinya, mengubahkan kakinya, ya, maka mendapat ganjaran yang besar begitu. Ya. Dan Syekh Albani dalam Taraji', kitab Taraji' dia mengatakan dia mengatakan bahawa hadis itu hadis yang sahih.
Ya, hadis sahih walaupun peringkat awal dia mendhaifkan, lalu dia beristighfar, dia mengatakan ramai yang terlepas pandang dalam bab ini setelah saya terlepas pandang, terlepas ganjaran setelah saya membetulkannya bahawa ianya boleh beramal. Ya, dengan kedudukan hadis itu adalah hadis yang sahih. Maksudnya pahala seperti apabila dibaca selepas subuh iaitu sama memerdekakan 4 budak keturunan Ismail. Bayangkan tuan-tuan dan puan, jika kita baca waktu subuh 4 orang budak kita merdeka, 4 orang hamba kita merdekakan. Lepas maghrib 4 orang hamba, lepas subuh esok 4 orang hamba dan lepas maghrib esok 4 orang hamba. Subhanallah. Kalau 8 kali maksudnya satu hari 8 hamba kita bebaskan. Ya, 10 hari 80 hamba. Ya. 30 hari 240 hamba. Ya, subhanallah, jangan lepaskan peluang ganjaran pahala ini. Kelima, di dalam hadis ini penjelasan boleh memiliki budak di kalangan bangsa Arab dan dengan memperlakukan sesuai syariat. Ya, pada hadis ini juga ya mengisyaratkan kepada kita boleh memiliki hamba abdi. Ya, tapi itulah zaman dahulu sahaja yang boleh. Sekarang tak boleh kita nak buat bibi itu sebagai hamba abdi. Aku bebaskan bibi. Ya, bibi itu memang tak naklah bebas. Kenapa? Bila dah bebas, siapa nak bagi aku gaji? Ya. Ini kalau dulu bebas tu memang bebas, dia jadi free. Bebas. Ya, kalau sebelum tu dia terikat. Bila dibebaskan dia bebas. Orang naklah. Tapi bibi kalau kita bebas, tapi tara tak bebas pun dia cabut lari je. Kita bagi mahal pada pada company ya untuk ambilkan dia lari. Sakit. Keenam, hadis ini juga menjelaskan keutamaan orang yang bernasab keturunan terhormat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Rasulullah bersabda, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang pilihan orang yang terbaik di kalian di masa jahiliah sangat berpotensi menjadi orang yang terbaik pula di masa Islam jika mereka faham. Yakni orang yang di jahiliah ni dia suka melakukan kebaikan, misalnya membebaskan hamba. Lalu dia masuk Islam, dia pun masih lagi dengan sifat dia membebaskan hamba. Maka orang itu memang kedudukannya tinggi. Ya, akhlak dia baik. Ketujuh, dijelaskan pula di dalam hadis ini keutamaan zikir dengan ucapan La ilaha illallah. Zikir semacam ini merupakan asas Islam sekaligus kondisinya ianya satu-satu pintu untuk masuk Islam. Ya, kedudukan kalimah La ilaha illallah itu terlalu besar. Kalimah La ilaha illallah itu terlalu berat ya pada mizan Ar-Rahman. Maka oleh kerana itu sentiasalah kita menyebut kalimah-kalimah yang baik ini. Ia termasuk dalam kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah ataupun subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua kalimah-kalimah itu akan memberi ganjaran yang besar, yang baik kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Tajuk yang berikutnya, zikir penggugur dosa. Ya, nampak tak? Zikir penggugur dosa. Tadi kita membacakan zikir ya mendapat ganjaran pahala seperti membebas 4 orang anak-anak ataupun keturunan Nabi Ismail. Sekarang kita masuk zikir penggugur dosa. Bismillah. Hadis yang ke-100 berkaitan dengan zikir penggugur dosa ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni semua namanya makhluk ya, hamba Allah ya, maka namanya manusia, kita mempunyai dosa yang banyak. Hanya Allah yang mengetahui ya bagaimana kedudukan dosa kita, dan kita mengharapkan Allah hapuskan dosa kita. Kita mengharapkan kita dimasukkan Allah ke dalam syurga, dan tidak akan dimasukkan ke dalam syurga melainkan orang yang tidak berdosa, yakni orang yang bersih daripada dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harapan kita terlalu tinggi kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa kita, ampunkan dosa kita. Dan kita tidak tahu bila dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Baik, hadis yang ke-100 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, hattat anhu khataya wa in kanat
misla zabadil bahr. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan berguguran meskipun banyak seperti buih di lautan. Okey, kalimah yang simple je, subhanallah wa bihamdih. Ya, tetapi boleh menghapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Maksudnya kita tak pernah tengok ya, buih banyak mana buih di lautan. Tuan-tuan dan puan buka YouTube, tengoklah. Ya, buih di lautan yang setengah tempat tu memang ya, nampak dahsyat sekali. Ya, Allah akan hapuskan dosa kita begitu banyak. Ya, Allahu Akbar. Hanya kalimah subhanallah bihamdih. Bukan susah pun, sambil lepas solat tu. Kalau ngantuk pun kita duduk pun kita boleh baca. Baring pun kita boleh baca. Tapi biasanya kalau lepas solat subuh baring tu, ya baca-baca tidurlah. Okay, baik. Kita lihat dalam bab ini. Dan ia merupakan amalan zikir harian bagi kita. Zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Ya, subhanallah bihamdih. Okay, baik. Kandungan hadis. Pertama, hadis ini berisi penjelasan tentang keutamaannya zikir yang berupa tasbih dan penyucian terhadap Allah dari segala macam aib, kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk. Okey. Jadi zikir yang kita baca ni subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih ya, merupakan zikir untuk menghapuskan dosa-dosa. Kerana sifat zikir yang kita baca itu ialah mengangkat Allah, menyucikan Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. Bahkan kita mengangkatkan kalimah subhanallah wa bihamdih, keagungan, kemuncak keagungan, kebaikan dan kehebatan dan semua sifat Allah yang maha bersih itu yang tidak ada kekurangannya. Subhanallah. Baik. Diikuti dengan wa bihamdih. Kita akan lihat yang disebutkan pujian. Ya, dah subhanallah itu kita sebut sebagai membersihkan Allah dari sifat kekurangan. Tetapi bila kita sebut wa bihamdih itu ialah memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Ya, sifat yang layak baginya. Kedua, tercakup pula dengan penegasan akan sifat-sifat bagi Allah yang terpuji, iaitu terangkum di dalamnya seluruh nama dan sifat-sifat yang mulia. Dialah zat yang maha hidup dengan kehidupan sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kehancuran, sifat fana, sifat hancur. Ya, kita memuji Allah dengan sifat yang maha agung, yang sifat yang perlu diagungkan dengan sebenar-benarnya. Maka kita membersihkan dia dengan sebenar-benarnya dan kita memujinya dengan sebenar-benarnya. Ketiga, barang siapa yang memujikan Allah dengan mengucapkan tasbih dan memujinya bertahmid sebanyak 100 kali di pagi dan petang hari, maka dia akan memperolehi pahala yang amat besar yang berupa keampunan akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya banyak, laksana buih di lautan. Ini keutamaan termulia dan pemberian yang berlimpah ruah. Ya. Jadi yang dimaksudkan ini adalah kalimah itu subhanallah wa bihamdih. Ya, dah kita faham maksud subhanallah dan faham alhamdulillah wa bihamdih, maka di situ mengandungi pengampunan dan dibacanya 100 kali. 100 kali. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Boleh buat berbagai yang cara berzikir yang disyariatkan kepada kita, yang tepat. Maka bila kita baca begitu, subhanallah wa bihamdih, pada tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Ya, zikir itu dibaca tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Dan baca yang paling baik dengan menghayati subhanallah wa bihamdih. Kita faham apa yang kita baca. Maksudnya, dalam minda kita, kita menyuci Allah dan memuji Allah dengan selayaknya. Oleh kerana itu bacaan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ya, dengan penghayatan begitu tidak sama subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah. Tak sama. Ya, maka dia kualiti dia menyebabkan siapa yang baca penuh penghayatan pahalanya besar dan mendapat keampunan. Siapa yang baca ya
walaupun begitu, ya, insya-Allah ada juga pahala dia. Cuma kualiti dia. Keempat, para ulama membatasi dosa-dosa yang diampuni dengan zikir ini hanya yang kecil sahaja. Sedangkan untuk dosa besar, maka tidak ada yang dapat menggugurkan kecuali dengan taubat nasuha. Menurut Imam An-Nawawi, apabila yang mengucapkan tidak memiliki dosa kecil, maka diharapnya dengan zikir ini dosa-dosa besar dapat diringankan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan bila kita melakukan amalan, bila kita membaca zikir, dihapuskan dosa. Kita lihat hadis mengatakan dihapuskan dosa. Maksudnya, penghapusan dosa yang dimaksudkan itu ialah penghapusan dosa kecil. Tetapi tahukah kita dosa kecil itu seperti mana? Dosa kecil yang dimaksudkan itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, bukan kecil macam kita lah, kecil je tak. Dan mungkin ia boleh menyebabkan menjadikan dosa besar. Ya, seperti mana disebutkan hadis berkaitan jangan memperkecilkan dosa kecil. Yang dibagi misal, orang lontar kayu di satu wadi itu, ya, lontar 1, 2, bila lalu je orang lontar, akhirnya wadi itu menjadi penuh dengan kayu. Atau macam kita lah, dilarang buang sampah, kita pergi buang sampah. Datang orang lain ikut, orang lain ikut. Dan akhirnya sampah berlonggok. Begitu juga berkaitan dengan dosa kecil. Ya, kalau tidak ditaubatkan, diistighfarkan, maka dia akan hilang. Dia tidak akan hilang. Maka oleh kerana itu Allah berikan satu di antara beberapa jalan-jalannya untuk menghilangkan dosa. Seperti ambil wuduk, dia menghilangkan dosa-dosa. Iaitu dosa kecil. Dengan berdoa, bertasbih, ya, langkah khutwatu ila masjid, menghapuskan dosa-dosa. Ya, dengan amalan itu, amalan ini menghapuskan dosa-dosa. Maka termasuk dalam bab ini, amalan-amalan yang dibacakan subhanallah wa bihamdih, dia menghapuskan dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa kecil. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, bila kita baca, misalnya kita kata, okey, kita kata, aku dah tak ada dosa. Ya, aku dah tak ada dosa. Kita rasalah kan. Tetapi ingat, bila kita baca tu, walaupun kita tak ada dosa, dia akan menaikkan darajat kita. Bukan tak ada dosa tu, berarti kita tak perlu baca. Ya, tak ada dosa, kita tak perlu baca. Tetapi bila kita baca, dia menghapuskan dosa-dosa kita. Bila dibaca lagi, kalau dosa kita dah tak ada, dia angkat darajat kita. Beri ganjaran pahala yang besar. Ya, itu bentuk-bentuk penghapusan dosa kecil. Namun begitu, jika ada dosa besar, dia perlu mengkhususkan dosa besar. Tak mana nak tahu dosa besar, tengok kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Ya, tengok kitab Kabair oleh Imam Az-Zahabi, kita tahu apakah dosa-dosa besar itu. Tengok, kita cek balik ada tak? Ya, ada tak? Alhamdulillah. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Kalau ada, misalnya syirik yang kita tak sedar, maka kita beristighfar. Lepas tu apa lagi? Sihir, bunuh, solat, walidain. Ya, mak dan ayah, mengumpat, mencela. Mengumpat, mencela tu rasanya banyak pula lah. Ya, maka kena khususkan untuk dihapuskan oleh Allah dosa-dosa tersebut. Kalau tidak, maka kita akan memikul dosa itu dengan seberat-beratnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, maka hari ini kita dah dapat 2 zikir yang amat besar, ya, ataupun 3 zikir. Pertama, kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu riwayat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa huwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga la ilaha illallah. Kemudian diikuti dengan zikir ini, subhanallah wa bihamdi, 100 kali, maka kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah dan dihapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Tajuk yang berikutnya, 4 kalimah istimewa. Okey, kita yang penting dalam bab ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita amal. Kita beramal. 4 kalimah istimewa. Hadis ke-101. Qala li Rasulullah, dari Juwairiyah binti Al-Haris, dia berkata,
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti mundul yawm lawazantahunna subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tadi aku telah mengucapkan 4 kalimah yang setelah keluar dari tempatmu. Andanya 4 kalimah itu ditimbang dengan apa yang telah kamu baca seharian tadi, sesungguhnya ia sudah sepadan. Yakni nilaian dia subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala pujian bagi miliknya, sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keredaan zatnya, seberat timbangan arasnya, dan sebanyak jumlah kalimah-kalimahnya. Hadis rawahu Muslim. Baik, hari ini kita masuk sekarang ni kita masuk bab yang berkaitan dengan zikir pagi. Ya, zikir pagi yang dibacakan, yang mana dalam kisah ini seorang wanita yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris, yang ini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Isteri Rasulullah yang bernama Juwairiyah pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat giliran dan dia berada di rumah Juwairiyah. Maka dia waktu itu Juwairiyah berada di tikar sembahyang sebelum subuh. Lalu Rasulullah pun keluar subuh, ya, keluar subuh. Dan waktu duha tu, ya, dia balik. Dia tengok Juwairiyah masih lagi di atas tikar sembahyang. Ya. Ini di antara perkara yang agak menarik, ya, agak menarik. Kenapa? Ialah peringkat awal merupakan pembelajaran yang Rasulullah ajar kepada sahabiah, sahabat-sahabat yang mana mereka tak tahu lalu Rasulullah ajar. Begitu juga kita kadang-kadang, ya, ibu-ibu, yang mana kita kena faham beberapa kaedah yang mana diwajibkan, yang mana disunatkan. Kita kena tahu bahawa yang mana didahulukan, yang mana dikemudiankan peringkat-peringkat. Kadang-kadang bila seorang tu dah lewat, misalnya dah terlewat solat subuh, ya, dah sampai, dah nak habis, dia buat solat qabliyah subuh juga, kita rasa tak kena, kita katakan tak kena. Kenapa? Dikhawatirin dengan qabliyah subuh tu habis waktu subuh. Dia nak settlekan waktu subuh, waktu solat misalnya. Asalnya tidak boleh lah solat akhir waktu. Ya, sifat solat munafik. Ataupun setengah orang yang mana dia tidak dapat membezakan yang mana aula fa'aula, yang mana lebih diutamakan. Itu pasal bila seorang itu dapat membezakan antara wajib dengan sunat. Dia solat sunat qabliyah ke ba'diyah ke, tiba-tiba dia mak dia panggil, ayah dia panggil. Apa perlu dia buat? Suami dia panggil. Apa perlu dia buat? Ya. Kalau dia tahu mak bapak ataupun suami yang jenis nak juga datang pada waktu tu, maka dia kena tinggal solat tu. Kerana jawab pada suami itu wajib, jawab pada mak dia wajib, jawab pada ayah dia wajib. Nampak tak? Itu pasal wanita-wanita kena faham kaedah dia dengan suami dia bagaimana. Dan anak-anak kepada mak bapaknya bagaimana. Terutamanya anak lelaki. Ya. Kadang-kadang kita ni tak dapat nak bezakan satu yang wajib, satu yang sunat. Apatah lagi bila kita ni sibuk dengan handphone, tugas kita tak jalan. Berdosa. Kita fikir, oh aku tak, tugas aku dengan bos tak jalan. Tapi tugas kita dengan mak ayah, tugas kita dengan suami tak jalan, kita tak fikir. Berdosa. Itu silap sebenarnya dari sudut perkara ni adalah kesilapan yang besar. Seharusnya kita kena tahu, okey, suami bagaimana, kita bagaimana, anak bagaimana, mak bagaimana, ayah bagaimana, itu semua kena belajar. Masalah kita tak belajar, kita duk akal kita je banyak. Itu di antara masalah lah. Ya, baik. Jadi dalam kisah ni, maka Rasulullah nak mengajarkan, kerana Juwairiyah di antara wanita isteri Nabi yang mana bersungguh-sungguh dalam siri ibadatnya. Mungkin dia merasakan bahawa duduk di atas tikar sembahyang itu begitu besar baginya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia bila waktu dia balik. Ya.
Lalu dia mengatakan, kamu masih lagi di sini. Rasulullah bersabda kepadaku, sungguhnya tadi aku telah Rasulullah dalam riwayat yang sebelum ini, Rasulullah mengatakan, kamu masih lagi di atas tikar sembahyang sewaktu aku keluar dan sampai sekarang? Ya, dia katakan. Lepas tu Rasulullah bercakap dan akhirnya di sini, sesungguhnya tadi aku telah mengucapkan 4 kalimah setelah keluar dari tempatmu ini. Andai 4 kalimah itu ditimbang dengan apa yang telah kamu baca seharian tadi, sesungguhnya ia sudah sepadan. Ya, subhanallah. Dia duduk atas tikar tu, dia baca apa yang dibaca sampai waktu duha. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, jika kamu baca kalimah ini saja, dah memadai bagi kamu. Ya, memadai bagi kamu. Lepas tu buatlah kerja-kerja rumah. Ya, buat kerja rumah seperti pinggan mangkuk, kain baju, apa semua urusan rumah yang seharusnya urusan itu adalah urusan wanita-wanita. Ya, maka buat. Kenapa? Pahala tu pula bertambah. Okey. Cuma nak menceritakan di antara zikir-zikir yang mempunyai peranan yang besar dalam bab ini yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan Juwairiyah ini, maka dia mengatakan sesungguhnya tadi aku telah mengucapkan 4 kalimah setelah keluar dari tempat ini. Andainya 4 kalimah ini ditimbangkan dengan apa yang telah kamu baca seharian tadi. Ya, maksudnya besar kalimah itu diucapkan hanya 4 kali sahaja, 3 kali sahaja. Ya, tapi disebutkan, dibacakannya sebagai zikir pagi-pagi, maka pahalanya terlalu besar. Ya, terlalu besar. Ini di antara kaedah yang kita orang yang bijak akan mengambil. Ya, bukan meninggalkan amalan yang lain. Dia ambil tu, misalnya solat duha yang boleh coverkan banyak amalan-amalan soleh tu. Ya, dia buat 2 rakaat saja dah cover. Tapi kalau dia tambahkan lagi amalan-amalan yang lain, lagi besar. Maka di sini Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maksudnya, maha suci Allah dan segala pujian hanya miliknya dan sebanyak jumlah makhluknya sesuai dengan keredaan zatnya, seberat timbangan arasnya dan sebanyak jumlah kalimah-kalimahnya. Tu je. Dah baca dah? Ya. Sambil-sambil dengar pun boleh baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Dia termasuk dalam zikir pagi. Ya, zikir pagi. Maka dibacakan sebanyak 3 kali. Ya, dalam hadis ni dia tidak menceritakan ya berapa kali. Baik, jadi kita lihat dalam hadis ni, kita kupaskan sikit. Kandungan hadis pertama, hadis ini hadis yang lengkapnya ialah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subhi wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti ala hali allati faraqtuki 'alayha qalat na'am qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi keluar dari kediaman Juwairiyah bintu Haris untuk melaksanakan solat subuh. Saat itu Juwairiyah, isterinya, beliau tengah berada di tempat solatnya. Kemudian beliau kembali selepas waktu duha dan dia masih duduk di tempatnya. Beliau lalu bertanya, engkau masih di sini sejak aku keluar pagi tadi? Dia menjawab, begitulah. Selanjutnya beliau bersabda, itu hadis yang diterangkan. Begitulah kedudukan seharusnya yang kita faham daripada hadis ni, bahawa Juwairiyah tu dia duduk sewaktu subuh sampai duha. Ya. Lalu Rasul mengajarkan. Kita pun kadang-kadang bila isteri tu, ya, dia ialah bila tak solat dia cuti tu, ini di antara masalah salah faham masyarakat kita. Bila disebut cuti, dia cuti segala-galanya. Ya. Orang bila disebutkan cuti solat dan cuti puasa. Ni bila dia sebut cuti semuanya. Nak masak sarapan, cuti, basuh pinggan lambat, basuh kain lambat, ya. Tapi tang pergi kerja tu rajin pula cepat. Itu yang heran tu, ya. Kenapa begitu jadinya? Kerana salah faham konsep cuti, ya. Bila balik-balik suami balik masjid, lah dia mendengkur lagi.
Aku nak makan nasi lemak dia, tiba-tiba terpaksa pergi kedai mamak. Ya, ini di antara masalah yang perlu diperbetulkan oleh masyarakat kita supaya ya bahawa amalan-amalan yang terbaik bagi wanita ialah melayan suami dia. Ya, melayan suami dia. Waktu cuti buatlah, masaklah. Ya, hari cuti ke apa ke, masak untuk suami kalau dia bekerja ataupun yalah masak kan, apa salahnya? Kerana besar pahala. Kalau waktu dia rajin bertahajud, ya, suaminya panggil, sambutlah, apa masalahnya? Jangan dipusing sana, pusing sini. Ya, tak baik. Ya, kenapa? Ganjaran pahala kan Rasulullah kata, ya, jika seorang wanita itu ya beriman kepada Allah ataupun wanita muslimah itu jaga solatnya, jaga puasanya, jaga kehormatannya dan taat pada suami, dia boleh masuk mana-mana syurga yang dikehendakinya. Masuk pintu syurga yang mana-mana pintu syurga yang dikehendakinya. Ya, tu dia kelebihan wanita yang tak dimiliki oleh lelaki. Dia boleh masuk di mana-mana syurga, pintu syurga yang dikehendakinya, yang ada 8 pintu. Mana-manalah. Jadi hanya yang perlu ya jaga iman dia, solat, puasa dan mentaati, menjaga kehormatannya. Itu pasal maksud menjaga kehormatannya, kemaluannya apa tu, berkaitan dengan handphone ni kena jaga-jaga. Ini fitnah besar ni. Ya, duduk di atas katil bersama suami tapi boleh bicara dengan lelaki lain. Alhamdulillah. Berbahaya. Ya, begitu juga suami boleh duduk di atas katil ni, boleh bicara dengan orang yang lain. Nauzubillah. Okey, jadi itu dia. Jaga kehormatannya dan mentaati suami, maka boleh masuk syurga melalui pintu, 8 pintu, mana-mana satu pintu. Dia tidak dimiliki oleh wanita yang tidak ada suami. Tidak dimiliki oleh wanita tak ada suami. Wallahu alam. Okey, kita berhenti di sini dulu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita berkaitan dengan zikir yang kita baca tadi dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk beramal. Zikir tadi la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun subhanallahi bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, dan yang akhir ni subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Baik, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.